Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton sekalian? Apa khabar ayah-ayah semua? Apa khabar ibu-ibu? Didoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini sedar tak sedar dah 9 Ramadan kita berpuasa. Macam mana prosesi Ramadan? Puasanya, Qurannya, tarawihnya. Didoakan mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk sambut Ramadan, jadi ibadah Ramadan dengan momentum yang terbaik. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita beroleh taqwa daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Pastinya kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi. Tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Sidang penonton sekalian, kita bercakap soal perkahwinan. Fitrah manusia ini memang semula jadinya berkeinginan untuk berlainan pasangan, dan indahnya Islam hadirnya dengan pakej perkahwinan untuk menyalurkan fitrah itu dengan sah dan selamat insya-Allah. Dan itu merupakan antara nikmat yang terbesar yang Allah Taala anugerahkan kepada umat ini, dan pastinya yang perlu kita buat sebagai hamba Allah adalah syukur. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi, syukur dengan pasangan yang Allah anugerahkan, syukur dengan anak-anak yang comel-comel belaka. Namun bagaimana konteks syukur yang kita nak tadaburkan? Adakah segala syukur itu lafaz semata-mata? Dan bagaimana pula kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan ada sedikit kekurangan dari segi anggota badan dalam melalui rumah tangga ini, ayah ni bagaimana tanggungjawab? Ini yang kita akan kupaskan pada episod kali ini. Untuk itu bersama-sama saya pada hari ini, saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad, merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Hafiz. Terima kasih seadanya. Seterusnya yang berbahagia qari, anak muda yang kita bawakan hari ini, yang berbahagia Ustaz Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin. Beliau merupakan Johan Qari Tilawah peringkat wilayah persekutuan 2021. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Sihat anak muda. Ramadan hari ini okey? Anak muda, Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk seterusnya, kita akan melihat bagaimana panduan Al-Quran yang menjadi dasar kepada perbincangan kita pada petang ini. Untuk itu kita sama-sama kita melihat menerusi suratul Sajdah bermula daripada ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Untuk itu Ustaz Ammar silakan. Terima kasih Ustaz Hafiz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. InsyaAllah kita tengok pada halaman 415 surah Sajadah pada ayat yang ke-8 hingga 11. Sama-sama kita menghayati ayat Al-Quran ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
Sadaqallahul Azim. Allahul Azim. Kemudian dia menjadikan keturunannya daripada air yang hina iaitu air mani. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Ustaz Ammar Mukhlis, lagu apa tadi Ustaz? Saya bawa tadi Ya. yang pada pada ayat yang ke-9 tadi saya bawa lagu Bayati. Okey. Bayati kan. Lepas tu saya masuk pada lagu Nahawan. Subhanallah. Saya kalau boleh baca macam tu Ustaz, saya rasa seronok sangat tambah-tambah Allah Ramadan ni Ustaz. Boleh Ustaz Hafiz. Boleh ya? Okay, baik, terima kasih. Senang Muslimin, alhamdulillah kita dah dengar tadi. Inilah ayat akar, ayat anchor perbincangan kita pada petang ini, dan kita lihat bagaimana Allah menceritakan yang perkataan yang saya nak highlightkan adalah, yang kita nak tekankan adalah qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Untuk kita teruskan perbincangan kita pada petang ini, kita akan lihat bikisan apakah sinopsis yang akan kita kongsikan dengan penonton. Silakan. Ya, kami bersyukurlah walaupun kami ada macam ni. Boleh juga saya mendidik anak kan. Bawa sekolahkan dia dan sampai SPM lah, tingkatan 5. Walaupun dia dapat grade 3, pokoknya dia tahu membaca, menulis lah. Sebab lahir memang macam ni. Saya tak sangka pula anak saya jadi macam tu pula kan. Mungkin keturunan. Tapi dalam keluarga saya memang tak ada apa. Saya seorang je yang macam ni. Tak sangka pula Tuhan jatuh pada anak saya. Korang upaya macam tu lah. Syukur alhamdulillah lah. Korang yang saya boleh teruskan hidup lah, walaupun keadaan macam ni. Cabaran dia tu lah. Kalau kita pergi hospital, kita cari taksi kan. Dan dulu bayar taksi. Dan sebab kita nak bawa kursi roda, dan orang tak bawa. Jadi kita tak payah bawa kursi roda, kita pergi gitu je lah. Sebab dia kata kat hospital dah ada kursi roda kan. Sampai kita MC jugalah, kita tak kerja lah kan, nak bawa anak pergi hospital. Ambil isteri, ambil obat. Tapi sejak saya tak kerja ni, saya mohon dengan pihak zakat lah. Saya cakap saya dah tak kerja. Ke mana kata saya nak makan, tak apalah, dia tolong lah. Dia tolong lah bagi beras, minyak apa semua tu kan. Jadi sebulan dia bagi RM400 lah. Sebab kecil dulu saya pernah sekolah, tapi kawan hijik kan. Tak ada kaki lah, tak ada tangan lah, apa lah. Lama-lama tu nak belajar pun macam tak ada kan. Kuat lah, kena kuat lah. Walaupun kita macam ni, kita kena kuat. Kau jangan hiraukan semua tu. Saudara penonton sekalian, itulah Encik Sewah bin Samijo. Beliau merupakan seorang orang kurang upaya dan penerima asnaf zakat Selangor dan juga merupakan seorang ayah. Beliau dilahirkan sebagai OKU dan anak-anak juga dilahirkan sebagai OKU. Tetapi beliau tetap bersyukur dapat didik anak sekurang-kurangnya hingga tamat SPM. Yang penting tahu membaca dan menulis. Dan begitulah kisah pengorbanan seorang ayah. Walaupun OKU, tetapi syukur telah diterjemahkan dalam tindakan, bukan dijadikan sebagai alasan. Ustaz Samsul, berdasarkan firman Allah SWT suratul Sajadah ayat yang ke-9, kita lihat bagaimana Allah ungkapkan di situ. Kerana betapa sedikit, qalilan ma tashkurun, orang yang bersyukur. Apa pandangan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hafiz, satu soalan yang Masya Allah sangat-sangat baik untuk sama-sama
kita menghayatinya sempena dengan kehadiran Ramadan yang mulia ini. Tanggal ke-9 Ramadan yang telah kita lalui dengan jayanya untuk sehingga ke waktu ini. Satu perkara yang secara umumnya tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang terlebih banyak ataupun terlebih patut kita banyakkan dalam kehidupan kita sehinggalah ke saat ini, tanpa mengira latar belakang kita, tidak lain tidak bukan iaitulah dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara khususnya bila mana kita berbicara berkenaan tentang saudara kita tadi yang telah dipaparkan sebagai preview awal program kita pada petang ini, untuk sama-sama kita menginsafi diri kita dan dalam masa yang sama kita memberikan pengiktibaran untuk sekalian yang lain. Betapa bahawasanya kesyukuran inilah yang seandainya menghiasi kehidupan seseorang, ianya akan menjadi elemen yang terbaik yang bukan sekadar memenuhi keperluan kehidupan di dunia, bahkan ianya akan membawa kita untuk merasa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tetapi perkara inilah yang disebutkan oleh Allah setelah Allah Subhanahu Wa Taala menaburkan sekalian nikmatnya untuk kita. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan juga puan-puan, antara kekurangan diri kita sebenarnya bukan daripada nikmat-nikmat Allah. Kita bukan kurang daripada nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah itu telah pun memayungi kehidupan kita ni sekalian banyak. Sekurang-kurangnya seperti mana yang telah dirakamkan dalam ayat yang ke-9 ini. Bagaimana tiap seseorang itu telah pun disempurnakan nikmat pada batang tubuhnya, daripada yang namanya pendengarannya diikuti dengan penglihatannya, sehinggalah diberikan rasa dalam hati dia untuk dia hidup sekurang-kurangnya sebagai seorang manusia. Ini yang lebih besar sebenarnya berbanding dengan yang lain-lain daripada nikmat yang utama inilah. Setiap daripada kita insya-Allah memilikinya dengan cara yang Allah tentukan kita memilikinya. Mungkin ada sebahagian daripada kita daripada kalangan OKU yang orang katakan ada masalah pendengaran. Tetapi Allah sempurnakan pendengaran mereka itu dengan keupayaan yang lain yang menggantikan aspek pendengaran yang mungkin tidak sama seperti mana insan-insan tipikal yang lain. Orang yang hilang penglihatan mereka, walaupun Allah tidak datangkan penglihatan kepada mereka dalam bentuk yang biasa, tetapi Allah gantikan dengan bentuk yang lain, yang mana kadang-kala kita yang tipikal yang normal ni pun kadang-kadang mencemburi mereka. Contohnya rakan-rakan kita yang pekak, contohnya mereka ada kemahiran bertutur bahasa isyarat yang bukan semua orang dapat memilikinya. Golongan yang memiliki penglihatan yang bermasalah ataupun penglihatan yang ada kekurangan, kita kan OKU penglihatan ini, Allah berikan keupayaan untuk membaca braille yang jauh lebih pantas berbanding kita. Tetapi hakikatnya keseluruhannya adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, di mana perkara inilah yang diharapkan. Allah harapkan daripada kita untuk kita mensyukurinya setiap saat, setiap masa, dan ianya merupakan nikmat yang seandainya diminta ditukar ganti seseorang dengan nilaian jutaan ringgit. Ustaz Hafiz yang handsome ni, Masya Allah, anda kata ditawarkan 1 juta ringgit untuk sebelah mata sahaja, agak-agak sanggupkah menukarkan 1 juta dengan 1 biji mata yang hendak dicabut selepas daripada itu? Berat Ustaz. Bukan takat berat, tak mungkin akan dibuat begitu melainkan orang yang ada masalah dengan akalnya. Betul. Telinga kita dipekakkan sebelah, dibayar 1 juta. Siapa yang sanggup? Sedangkan nilai yang 1 juta bagi setengah orang, ianya sudah dilihat terlalu besar. Tetapi pada sisi kita sebagai seorang hamba Allah, tambah-tambah kita yang hidup dalam keinsafan Ramadan ini, sepatutnya menyadari inilah kurniaan Allah yang besar. Jangan sampai Allah menyebutkan kita dalam golongan yang sedikit itu pun tak masuk. Apakah golongan yang sedikit? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit daripada kalangan kalian yang bersyukur atas nikmat yang sangat-sangat jelas ini, apatah lagi pada nikmat-nikmat yang tidak terhitung kiranya, seperti mana yang telah dirakamkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kurang pada diri kita bukan nikmat Allah, tetapi yang kurang pada diri kita iaitulah kesyukuran demi kesyukuran yang menghiasi kehidupan kita. Silakan Ustaz Hafiz. Terima kasih Ustaz. Cantik kupasan awalan untuk kita buka gelanggang perbincangan kita pada petang ini. Itulah konteks syukur yang sebenar. Namun Ustaz, kita lihat hari ini kalau kita lihat konteks perkahwinan, apatah lagi seorang ayah, bila syukur itu diterjemahkan bila mana kita dapat sesuatu. Betul. Dan bila mana kita hilang sesuatu, tidak ada syukur di situ. Dianggap sebagai musibah.
Dan mungkin ianya bagaimana gitu untuk kita mengatasi. Sebab secara realitinya kita melihat syukur ini ada kata aku dapat okey, aku tak ada okey, dan mungkin pada awal okey, tetapi bila dah lama tempoh perkahwinan kita bercakap soal konteks tanggungjawab si ayah kepada si isteri, ayah dengan ibu. Bagaimana Islam memodulkan itu supaya ayah di luar sana faham. Inilah konteks syukur dan pelayan tindakan yang perlu mereka buat dengan kadar segera, tambah dengan keberkatan bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat-sangat baik. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, sorotan kita kepada kehidupan kita di bulan Ramadan ini, tambah-tambah kita masih lagi dalam fatrah-fatrah awal. 9 Ramadan ini fatrah-fatrah awal yang kita harapkan jemputan kita oleh Allah terhadap Ramadan ini menghadirkan perasaan-perasaan yang baik daripada kasih sayang Allah, daripada kerahmatannya, sehingga melahirkan syukur yang perlu kita fahami, terutamanya dalam konteks kekeluargaan, bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Bagaimana menterjemahkan konsep kesyukuran ini dalam kehidupan kita rumah tangga. Yang paling penting sekali Ustaz Hafiz, bagaimana yang dikatakan syukur ini perlu difahami pada tafsiran yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya, supaya tak kala mana kita melihat syukur dan menterjemahkan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi apa-apa yang dikatakan kekurangan pada syukur, berbanding dengan sebahagiannya yang mungkin melihat kesyukuran itu hanyalah ketika mana kita menerima sesuatu. Contohnya bila mana dah kenyang barulah Alhamdulillah. syukur Alhamdulillah. Masa lapar ketika mana kita puasa ni, minta maaf lah bahasa orang kita, menyumpah je kerja dia. Betul. Tak ada syukurnya tu kan. Tak pun nampak makanan pun alhamdulillah atau tidak. Tapi tidakkah kita ketahui bahawasanya dengan berlapar kita, khususnya pada masa ibadah ini, pada masa kita puasa ni, ianya adalah merupakan satu bentuk kesyukuran. Kalaulah betul dia bersyukur ketika mana dia lapar, pasti dia akan lebih bersyukur ketika mana dia kenyang. Inilah yang telah kita lihat penghuni-penghuni syurga yang Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf. Waktu mereka masuk dalam syurga nanti, mereka akan merakamkan jutaan kesyukuran kepada Allah. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada. Syukur banyak pada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk hidup sebagai orang yang bersyukur di dunia. Apakah yang dikatakan syukur yang sebenar? Saya tertarik dengan satu tafsiran ataupun takrifan yang diberikan oleh seorang imam yang besar, itu Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan bahawasanya yang dikatakan syukur itu ialah zuhuri athari ni'matillahi ta'ala ala abdihi fi lisanihi sana'an wa i'tirafa. Yang pertama sekali yang dikatakan syukur ini, iaitulah terzahirnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas lisan hamba-Nya, atas lidah kita ini. Daripada bentuk yang pertama dikatakan sana'an wa i'tirafa. Yang keluar daripada mulut dia, orang tanyalah apa pun keadaan dia, sama ada dalam keadaan dia senang ataupun susah, dia akan cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah tu tak pernah lepas lagi pada mulut dia. Alhamdulillah, waktu dia senang, dia akan katakan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ini kesyukuran ketika mana dia senang. Waktu dia susah pun Alhamdulillah juga. Ya, Nabi ajarkan kepada kita, waktu kita berhadapan dengan musibah, kita akan menyebutkan Alhamdulillah ala kulli hal. So kesyukuran itu tak pernah lepas daripada lidah seseorang hamba, dan itu juga melambangkan pengiktirafan dia terhadap syukur. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dalam jiwanya sendiri adanya rasa penyaksian yang sebenar. Ya, aku tetap duduk dalam nikmat apapun keadaannya, sebab selagi mana kita hidup, belum lagi mati, kita sedang hidup dalam nikmat. Bila mana nikmat itu telah pun habis, barulah kita akan mati. Ustaz, So kita timbul rasa cinta kita selepas daripada itu, selepas kita sedar kita cinta pada Allah yang telah menggunakan kita nikmat sebenarnya lebih banyak berbanding dengan orang lain yang mungkin kehilangan pada waktu itu sekurang-kurangnya pada aspek kehidupan. Dan yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan pada tubuh anggotanya yang lain, ianya terzahir menerusi ketaatan dan pematuhannya terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka dalam aspek kekeluargaan, bila mana dikatakan dia bersyukur, dia akan membawa keluarga dia sentiasa melafazkan syukur pada lidah mereka, membawa kesedaran dalam kekeluargaan mereka. Apa pun yang kita hadapi daripada kehidupan senang ataupun susah, sama-sama kita jangan lupakan diri kita pada Tuhan yang sentiasa memberikan segala sesuatu, yang namanya Tuhan Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada kita, dan sentiasa membawa keluarga mereka ke arah untuk mentaati Allah, sama ada dalam keadaan mereka hidup senang ataupun susah. Sebab kesusahan di dunia ini sementara,
kesenangan hidup di akhirat nanti itulah yang abadi dengan ketaatan yang dibawakan keluarga kepadanya, iaitu kepada taat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan memberikan rasa bahagia yang sebenar hidup di dunia dan rasa aman daripada apa yang bakal datang daripada kesusahan akhirat, insya-Allah. Itu cerita Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sidang penonton sekalian, jelas terang lagi bersuluh Ramadan, 9 Ramadan, hati dah terbuka, ready sungguh-sungguh. Majlis ayah ini sangat penting. Apa yang boleh kita simpulkan pada pusingan pertama ini adalah bagaimana nak menzahirkan rasa syukur. Pertama, jangan lupa lafaz Alhamdulillah, lazimi hari-hari sentiasa. Tak kisah walau apa pun keadaan kita, yang penting lazimi Alhamdulillah. Yang kedua, jiwa kita sungguh-sungguh tautkan hati dengan Allah, rasa syukur. Dan yang ketiga, jangan lupa apa sahaja yang kita buat, pastikan taat dan patuh kepada perintah Allah. Inilah model Ramadan yang Allah bagi kepada ayah, ibu di luar sana. Sungguh-sungguh ikut pakej Ramadan yang Allah bagi. Hari ini kita dah tadabbur Suratul Sajdah ayat ke-9. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang orang yang sentiasa bersyukur. Kita akan rehat seketika. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi. Tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Dan sebelum itu, kalau kita lihat plakat ini, senang penonton sekalian, bagaimana formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Kalau kita lihat perkara yang ketiga, kudu hasanah, pastinya ayah itu kena sungguh-sungguh jadi contoh yang terbaik. Bagaimana? Bukan sekadar cakap, tetapi melihat kepada kerangka di sebelah akhlak. Bagaimana akhlak diterjemahkan surat sejarah ini, tunjukkan role model yang terbaik. Syukur bukan sekadar perkataan, lafaz, hati kena sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan syukur itu akan mendatangkan rahmat kepada keluarga kita, insya-Allah. Baik. Saudara sekalian, kita akan lihat lagi bagaimana Allah memimpin perbincangan kita pada petang ini menerusi Suratul Baqarah ayat yang ke-286. Untuk itu Ustaz Muhammad Amar, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. InsyaAllah kita beralih pula pada surah Al-Baqarah, kan, pada ayat 286 pada halaman 49 dalam Quran, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya dan dia mendapat siksaan daripada kejahatan yang dilakukannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ustaz Samsul, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 286 ini surah Al-Baqarah. Perkataan bila mana Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Konteks rumah tangga, ayah. Kita lihat ujian saban hari Allah hadirkan. Pertamanya untuk kita cuci dosa. Yang kedua, Allah angkat darjat. Dan itulah antara tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kalau kita lihat, ini adalah realitinya. Ada setengah ayah, ibu bapa yang perkahwinannya cantik. Bila lepas mungkin 10 tahun Allah uji, berlaku kemalangan. Jadilah OKU. Dan kalau kita lihat pada awal perkahwinan tanggungjawabnya sungguh-sungguh. Dan kita melihat bila mana berlaku kejadian musibah ini, hilang rasa tanggungjawab, rasa lemah, semangat, rasa dah taklifan itu dah kurang. Dan bagaimana Ustaz melihat hubungan kait dengan ayat ini supaya tanggungjawab ini sungguh-sungguh dilaksanakan khususnya ayah dan ibu. Silakan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawasanya dunia ini sememangnya Allah jadikan sebagai tempat ujian. Siapa pun yang tinggal di atasnya, mereka tidak akan lepas daripada ujian, terutamanya kita yang telah pun mengisytiharkan keimanan kita. Apa yang telah Allah janjikan daripada ayat yang kedua, surah Al-Ankabut. Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Al-Baqarah yang lain Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tetapi bila kita sebutkan tentang konteks ujian ini bersandarkan kepada ayat yang ke-286 surah Al-Baqarah, hebatnya Allah yang mengatur bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Meskipun ujian-ujian itu tetap akan didatangkan, tetapi setiap daripada yang didatangkan ujian itu telah pun menerima jaminan daripada Allah. Apa yang bakal didatangkan kepada mereka itu mengikut kepada tahap keupayaan masing-masing. Seperti mana kita waktu kita melalui zaman pendidikan dahulu kan, bila mana kita ada kerisauan dan kebimbangan terhadap peperiksaan yang bakal menjelma dalam hidup kita, tak kiralah daripada SPM-nya, pada peringkat diplomanya, pada peringkat pengajian sarjana mudanya dan seterusnya. Akhirnya guru kita akan membahasakan kepada kita, jangan bimbang, peperiksaan yang akan datang nanti sesuai dengan tahap keupayaan pengajian pembelajaran awak. Takkan ditanyakan soalan bagi budak darjah 6 mengambil silibus budak tingkatan 6. Tak mungkin begitu. Itu pada perkiraan manusia yang masih lagi banyak kekurangan-kekurangannya daripada pengetahuannya terhadap orang yang lain. Cikgu, pengetahuannya terhadap pelajar masih lagi terbatas. Tetapi bila mana sebutkan Allah yang maha mengetahui segala-galanya berkenaan tentang makhluk yang diciptakan,
Bila mana diberikan janji yang sedemikian rupa, pasti janji itu sama sekali tidak akan dimungkirinya. Allah sebutkan di awal ayat, dia tidak akan membebankan seseorang itu melainkan apa yang termampu dia berikan. Dalam kehidupan kita, tanpa kita melihat kepada latar belakang terlebih dahulu, siapa pun, Ustaz Hafiz sendiri, kalau kita tanyakan pada beliau, adik Ammar Mukhlis kita sendiri, hatta diri saya sendiri, masing-masing daripada kita tak boleh menafikan bila kita menempuh ujian kehidupan ini, masing-masing akan ada kesukarannya, dan waktu kita menempuhnya seawal daripada ujian tersebut tiba, kita akan katakan susah je kita hidup ni kan. Tetapi setelah kita melewatinya, kita melihat hikmah-hikmahnya, akhirnya kita kata subhanallah, betapa hebatnya Allah yang menghadirkan bagi kita ujian ini untuk maksud-maksud, antaranya seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Hafiz sebentar tadi. Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak angkatkan darjat kita, Allah nak bagi kita sebab untuk kita dapat beramal lebih daripada yang sebelum ujian itu tiba. Kita boleh bayangkan waktu kita diuji dengan kesusahan, pasti mulut kita tak lekang untuk menyebut nama Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kasihanilah kami. Berbanding kalau time kita senang, kita kenyang, kita cuma tahu Alhamdulillah, lepas tu tidur. Nak berzikirnya kurang, nak ibadatnya pun kurang. Maka dikala itulah Allah berikan ujian untuk apa-apa yang Allah lebih tahu kebaikannya untuk kita. Tinggal apa solusi yang segera untuk kita dapat mengatasi rasa yang kurang selesa dalam jiwa kita ini. Antara yang terawalnya seperti mana yang kita bicarakan di awal tadi, manusia yang sibuk menghitung nikmat, maka dia tidak akan ada punya masa yang banyak untuk menghitung kekurangan-kekurangan yang lain. Manusia yang menghitung nikmat daripada Allah, dia akan sentiasa sibuk untuk mengucapkan Alhamdulillah dan merakamkan pengiktirafan serta merasai nikmat-nikmat yang masih lagi berbaki daripada menghitung nikmat-nikmat yang hilang satu dua daripadanya. Maka syukur yang kita awali bicaranya pada petang ini, ianya sebenarnya adalah kunci yang paling utama untuk kita ni insya-Allah akan beroleh apa yang Allah sebutkan. Berbahagialah mereka yang boleh bersabar dengan ujian, tetapi sabar itu insya-Allah antara didikan awalnya. Hadirkan syukur sewaktu kita senang, pasti akan hadir sabar waktu kita susah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu as-sarra syakar wa in asabahu ad-darra sabar. Nabi kata, ajaib bagi kehidupan orang beriman, seluruh urusannya baik-baik belaka. Dimulakan dengan seandainya diberikan kepada mereka itu kesenangan, mulut mereka, anggota mereka, jiwa mereka sentiasa hidup dengan kesyukuran yang sebenar. Lalu bila mana mereka didatangkan sedikit daripada ujian kesusahan, akan datanglah kepada mereka hasil daripada didikan kesyukuran itu, sesuatu yang dituntut waktu mereka susah, iaitulah bersabar, redha dengan ketetapan daripada Allah. Hatta bagi seorang ayah yang OKU sekalipun, insya-Allah pasti ada kemudahan yang Allah akan datangkan kepada mereka. Antaranya seperti mana kita sebutkan tentang penaja kita pada petang ni, iaitu lembaga zakat yang insya-Allah akan membantu mereka yang berkeperluan khusus, membantu mereka-mereka yang memerlukan insya-Allah. Baik, terima kasih. Saya simpulkan, saya suka wabasyiras sabirin, khabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Ustaz Ammar, pastinya sebagai seorang mahasiswa, ujian ni nak cerita tak payah cerita lah kan. Banyak sangat tentang belajar, peperiksaan dan apa pengalaman sepanjang tempoh sebagai mahasiswa. Kesusahan yang bagaimana nak kita kaitkan bahawa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh kongsikan? Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Pada pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, guru saya di sebelah kan. Jadi macam mana kita dalam keadaan yang sekarang ini, kalau boleh kita nak stabilkan diri, maksudnya dalam belajar, dalam hubungan kita dengan mak ayah, tambah pula saya sekarang ni duduk berjauhan dengan family. Start orang kata, boleh katakan saya ni sebagai seorang yang berani dalam umur saya yang sekarang ni, tapi berjauhan dalam umur saya sewaktu saya 19 tahun lagi. Saya dah maksudnya start pergi meninggalkan keluarga. Maksudnya saya dalam konsep sebegitu, kita nak belajar tapi perasaan minat kat family awal-awal lah. Orang kata, dia kata homesick lah kan. Tapi kita punya sebegitu yang melibatkan diri kita sendiri yang bercampur aduk dan sebagainya. Tapi ala kulli hal kita saling berdoa untuk kata minta pesanan daripada ibu dan ayah agar kita menjadi orang yang lebih baik, mudah-mudahan kan. Sebab itulah kadang-kadang sebagai seorang mahasiswa ni, tugasan dia adalah apabila dalam kesusahan, banyakkan doa, banyakkan minta
doa daripada ibu dan ayah itulah kunci untuk seorang mahasiswa yang sekarang ini, yang tengah belajar dalam keadaan sekarang ini. Baik, terima kasih Ustaz Ammar. Saudara sekalian, perkongsian yang sangat menarik bila kita cakap soal syukur, bila mana kita cakap soal ujian. Wabashir sabrin merupakan antara kunci untuk kita perbaiki jiwa dan iman kita. Pertama, bila mana dikongsikan oleh Ustaz Ammar sebagai seorang anak muda mahasiswa, ayah, anak-anak anda tagihkan doa daripada ayah dan ibu. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita sentiasa berada dalam kemudahan dalam apa jua bidang yang mereka telah sedang ceburi, insya-Allah. Baik Ustaz Samsul, melihat kepada surah Ibrahim, bila mana Allah sebut ayat yang ke-8, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Konteks syukur yang sebenar kita kena lihat. Hari ini kita bercakap bukan soal OQ semata-mata, apatah lagi ibu ayah yang sempurna. Melihat kepada tanggungjawab ini kena sungguh-sungguh laksanakan. Pastinya semuanya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Bagaimana Ustaz supaya ibu ayah get ready Ramadan ni, jadikan sungguh-sungguh hari ini 99 Ramadan, mulakan, tak ada istilah terlambat untuk kita mulakan suatu kebaikan. Silakan Ustaz. Bila berbicara tentang tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu yang merupakan tiang seri dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan kita sebagai satu sebuah keluarga, kita tahu ianya lah merupakan satu tanggungjawab yang berat. Dan kalimah tanggungjawab itu sendiri kita fahami ianya bukanlah satu perkara yang ringan, kerana ada dua elemen yang pasti akan dilibatkan di kemudian hari yang disebutkan sebagai kamu tanggung dan kamu kena jawab. Kalau tanggung tanpa jawab senang. Kalau tanggung tanpa jawab, semua orang pasti bersedia untuk menanggungnya. Tapi bila mana ada tanggung yang kemudiannya akan berakhir dengan mesti dijawab, pastilah ianya adalah sesuatu yang sangat-sangat berat untuk dibuat perkiraan awal. Yang dimasukkan dengan perkiraan awal adalah muhasabah diri kita. Bagaimana kita tahu peranan ibu dan ayah ini bukan sekadar untuk memberikan suapan-suapan makan dalam mulut anak-anak mereka daripada sudut pembinaan fizikal mereka. Ia melibatkan bagaimana suapan yang menyeluruh, yang melibatkan hal-hal kerohanian, yang melibatkan hal-hal ibadah. Dan inilah perkara yang satu ketika Allah telah memberikan ingatan yang sangat besar, terutamanya kepada ketua-ketua keluarga, menerusi ayat surah At-Tahrim yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah bukan takat peringatkan kita dengan tanggungjawab yang biasa-biasa, tapi Allah peringatkan kita dengan tanggungjawab yang terbesar yang namanya tanggungjawab kita itu sehingga kita sekeluarga selamat daripada azab api neraka. Bukan takat diri kita, bapa mungkin dah baik, ibu mungkin dah salehah, tetapi kalau kita tidak menyempurnakan tugasan pendidikan anak-anak sehingga bukan takat menjayakan mereka menjadi sesiapa di dunia. Oh, anak saya ini seorang doktor, seorang engineer, seorang selebriti televisyen contohnya. Bukan takat ini. Tetapi yang diminta oleh Allah yang lebih besar, selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada satu mara bahaya yang terbesar. Bukan takat kelaparan, bukan takat kesusahan dunia, tetapi kesusahan akhirat yang namanya neraka. So kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, ia pasti akan menyusahkan kita. Bukan takat anak-anak kita susah masuk dalam neraka, wala'iyadzubillah, tetapi kita juga akan susah kerana tanggungjawab itu akan disoal oleh Allah. Lalu apa kaitan syukur yang mana ianya akan membawa kepada keberhasilan kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga? Iaitulah yang pertamanya, syukur yang kita sebutkan takrifannya tadi bukan takat kita kata alhamdulillah anak-anak saya, keluarga saya baik-baik je. Bukan begitu. Tetapi syukur itu mestilah diterjemahkan sehingga kepada peringkat yang kita kata membawa diri kita dan keluarga kita boleh tunduk taat sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun awal pagi, bila kita bangun contohnya di bulan Ramadan ini, bukan takat kejut anak, makan sahur nanti tak larat puasa. Lepas tu lepas bersahur tidur balik. Jangan. Kejut anak-anak untuk mereka beribadah kepada Allah, termasuklah sahur yang diperintahkan oleh Nabi. Dan bila sebutkan tentang bangun untuk ibadah, di situ ada ruangan untuk kita beristighfar, ada ruangan untuk kita berqiyamul lail seisi keluarga, ada ruangan untuk bawa ahli keluarga salat subuh berjemaah. Berbeza pada waktu-waktu yang lain, khusus di bulan Ramadan ini, sebab masing-masing telah pun bersedia bangun lebih awal, pukul 5 pagi dah bangun, alang-alang dah bangun, bawalah pergi untuk bersalat subuh berjemaah, kemudian kita lanjutkan dengan atur cara kehidupan yang lain. Maka inilah sebenarnya kesyukuran yang Allah kata
kita buat benda ini, Allah akan tambahkan nikmat. Cuba kita tengok apa yang kita buat dalam keluarga kita ni, nikmat tu akan bertambah. Dan kalau kita tak buat, semata-mata untuk kita kata hidup atas nama hidup, haiwan pun hidup, makhluk lain pun hidup, tetapi hidup manusia dia ada tanggungjawab. Wallahu a'lam. Subhanallah, cantik Ustaz. Syukur bukan sekadar pada lisan semata-mata, tindakan itu perlu sungguh-sungguh buat, lahirkan, zahirkan, taat sungguh-sungguh perintah Allah. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan Allah berkati. Untuk itu Ustaz Samsul dijemput untuk kita bacakan doa. Tuan-tuan dan juga puan-puan, Ramadan adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita mengharapkan rahmat daripada Allah. Marilah sama-sama kita menadah tangan, kita memohon kerahmatan daripada Allah dan keberkatan hidup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Samar, Ustaz Samsul atas sesi pada petang ini. Alhamdulillah sudah sampai ke penghujungnya. Sudah pasti perbincangan sangat menarik. Ingat, jangan duk sibuk menghitung nikmat yang diberi sehingga lupa nikmat yang ada dan kekurangan yang ada pada diri. Pastikan bahawa syukur bukan sekadar pada lisan, tetapi pastikan ia juga pada kepatuhan dan ketaatan. InsyaAllah, salam Ramadan Al-Mubarak. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah